Sebagai parti yang memperjuangkan reformasi dan perubahan, kita haruslah bersungguh-sungguh dan serius dalam melakukan perubahan. Jangan membawa budaya UMNO dan budaya parti-parti lain masuk dalam parti ini. Saya melihat dalam pemilihan parti baru-baru ini, macam-macam perangai dan budaya dibawa masuk ke dalam parti kita. Keadaan penyokong-penyokong macam orang hilang akal ketika berkempen. Sebahagiannya langsung tidak memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan oleh parti. Tuan Pengerusi Tetap dan para perwakilan sekalian yang saya hormati, saya menyeru supaya Angkatan Muda Keadilan dan barisan kepimpinan yang baru melupakan sengketa semasa pemilihan yang telah pun berlaku dan beri tumpuan kepada kita untuk menyatukan dan memperkuatkan Angkatan Muda Keadilan khususnya di seluruh negara. Kita tidak mahu semangat berpuak-puak ada di dalam parti ini. Kepada Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia yang baru, saya mohon rajin-rajinlah turun ke tiap-tiap negeri dan melihat masalah Angkatan Muda Keadilan di bawah. Jangan asyik memandang yang di atas sahaja. Bagi pihak Angkatan Muda Keadilan Negeri Perlis, kami patuh kepada keputusan pemilihan walaupun ada di antaranya yang tidak memuaskan hati. Dan saya juga berharap ke semua anggota AMK yang juga patuh dan iktiraf kepada keputusan pemilihan yang lalu. AMK wajar menjadi contoh dan tauladan serta ikutan anak-anak muda sama ada ianya berkelulusan tinggi ataupun anak-anak muda yang berkelulusan rendah. Kita tidak mahu terdapat perbezaan antara tinggi dan yang rendah. Sudah mula kedengaran suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa AMK selepas ini akan dikuasai oleh puak-puak atau golongan yang keluar dari MCKK. Ini apa cerita, tuan-tuan? Ini apa cerita? Kami datang dari jauh dengan semangat berkobar-kobar untuk berkongres, bukan nak dengar benda-benda merapu macam ni. Cerita-cerita mengarut hendaklah dihentikan serta-merta. Hadirin hadirat perwakilan sekalian. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada YB, Saudara Samsul Iskandar di atas khidmat cemerlang selama 2 penggal menerajui Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Walaupun selepas ini YB Syamsul tiada lagi dalam majlis pimpinan AMK, tapi diharap YB dapat memberi teguran dan pandangan kepada pergerakan Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di Kedah ni khususnya kita faham macam di Kedah, kami ni baru hilang negeri. Kalau orang yang di MK Terengganu ni rasa pernah menang kerajaan negeri, tiba-tiba hilang negeri. Jadi di Selangor ni, AMK ni kalau orang tempat AMK Pusat, AMK Selangor ni, janganlah berasa macam kami pernah merasa memerintah, tiba-tiba hilang. Sakit tuan-tuan, letih. Memang letih. Sakit hati semua dah. Jadi saya harap benda-benda ni tak berlaku. AMK juga, pada pendapat saya, AMK ini
ataupun orang muda dalam keadaan selepas pemilihan ni dikatakan AMK kena 35 tahun ke bawah. Saya faham ketika sebelum pemilihan lalu kita ada konflik mana penerimaan 35 dan 40. Kan ada cakap-cakap kata kalau 35 nanti siapa nak pimpin, kalau 35 nanti macam mana nak pimpin. Tapi kita tengok, kita lihat pada hari ini pencalonan ketua AMK pusat pun dah 3 penjuru. Bermakna ada 3 fraksi. Kalau betul lah AMK anak muda di keadilan ni tak ada pelapis, tak ada tunjang, bagaimana keadilan ada 3 kumpulan yang bertanding? Ini satu kejayaan yang besar kepada kita. Ini kita kena akui. Peranan anak muda pada hari ini, peranan anak muda di dalam Parti Keadilan Rakyat ni cukup penting. Siapa menang, siapa kalah itu ada pertandingan. Kita bertanding adik-beradik. Sekarang ni dah tak ada siapa nombor 1, dah tak ada siapa nombor 2, dah tak ada siapa nombor 3. Ini bukan masalah. Kita siapa menang, yang menang ambil balik yang tak bernasib baik untuk menang, kita buat aja sekali. Janganlah kalau yang menang mengetepikan yang kalah. Yang tak bernasib baik ni tak punya cukup undi untuk menang. Jadi bersama-samalah kita menggerakkan parti. Jangan ada macam kawan kita di polis cakap. Jangan ada masalah, jangan ada bosan, jangan bawa orang kata apa? Dia punya cara-cara yang tak baik. Tahu cerita tak? Saya rasa angkatan muda ini perlu diberi ruang yang lebih besar ataupun peranan yang lebih besar. Saya bercakap, sementara saya diberi peluang untuk bercakap di depan ini, saya mengambil satu peluang, maksudnya kita nak mengatakan bahawa anak muda khususnya, mereka yang sudah melepasi umur 35, kebanyakannya sekarang bertanding cabang. Yang bernasib baik menang, yang tak bernasib baik tewas seketika. Tapi peluang lagi, boleh try lagi sekali. Mereka ini walaupun lepas umur 35, tetapi sebenarnya muda lagi. Walaupun tak sampai 40, lebih 35 ni bukannya bermakna tua. Cuma tak layak ada dalam AMK. Tak tua mana pun, tak tua. Cuma dia lebih 35, tak cukup syarat untuk ada dalam AMK. Tetapi saya berharap, khususnya di Kedah, kita ada beberapa calon AMK yang bertanding pada PRU yang lalu. Ditakdirkan Tuhan menang. Mereka-mereka ini ataupun orang muda ini harus diberi peluang memimpin keadilan di peringkat negeri. Jadi maksudnya peranan AMK ni, anak muda ni kena bagi ruang. Jangan ketepikan anak muda ni sikit-sikit berkeliling standard lah, biasalah. Mesyuarat lompat atas meja ni standard lah, tak apa tepuk meja, biasalah. Anak muda memang panggil macam tu. Jadi saya rasa perkara-perkara macam ni perlu kita beri perhatian, buka ruang kepada anak muda yang seluruh-luruhnya untuk memimpin. Saya rasa kawan-kawan pun mungkin bersetuju dengan pendapat saya, anak muda perlu diberi ruang yang luas. Bukan sekadar calon. Kalau kata yang berkelayakan tu nak bagi jadi pengurusi MPN, bagilah. Tak ada masalah. Di Kedah khususnya, kita sudah kehilangan negeri. Kita mahu seorang pengurusi MPN Kedah ni seorang yang segar. Ini bukan soal melobi, ini realiti. Sebab di Kedah khususnya kita nak terangkan. Di Kedah khususnya MPN yang recycle 5-6 kali dah ada dah. 4 kali MPN. Jadi saya rasa benda-benda macam ni, saya ambil kesempatan ada di atas ni, saya menyuarakan bahawa perlu diberi ruang kepada anak muda yang pemimpin yang segar, pemimpin yang ada ide-ide baru, ide bernas untuk memimpin parti di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa muafakat yang ada pada hari ini kita dengan Pakatan Rakyat, dengan PAS dan DAP ini kita rasa dah baik. Walaupun kita ada krisis yang agak meruncing. Memang di bawah ni memang masalah. Orang di bawah bertanya hari-hari bagaimana kita hubungan kita dan PAS, hubungan kita dan DAP. Tapi kita sebagai dikatakan AMK ni kita perlu berhemah dan menjawab dengan baik supaya orang di bawah tak terus-menerus susah hati. Itu soal Tan Sri Khalid, kita harap benda itu selesai dengan secepat mungkin. Kita juga menyokong Datin Seri Wan Azizah sebagai Menteri Besar yang diputuskan oleh Majlis Pakatan Rakyat. Tapi saya teringat ucapan Ketua Pemuda PAS yang lalu yang berhormat Ustaz Mak Yah yang kini Adun Alok Mengkudu. Beliau berkata, kerjasama kita dengan keadilan ni
saya menghadiri Kongres PAS Kedah tahun lepas. Biarlah kerjasama keadilan PAS dan DAP ini kekal selama-lamanya. Bermakna harapan pemimpin PAS yang muda ni kebanyakannya menyokong Pakatan Rakyat. Mereka nak bersama dengan Pakatan Rakyat. Mungkin ada sedikit satu dua kelompok yang merasakan ada sedikit kepentingan. Saya pun tak tahu lah apa kepentingan. Tapi saya rasa kerjasama macam ni kita boleh pertahankan. Kita faham selepas ini Ketua Angkatan Muda yang Berhormat Samsul mungkin akan diumumkan esok atau lusa menang naik presiden. Jadi benar-benar keputusan-keputusan ni dia boleh menyokong untuk mempertahankan anak muda dan mempertahankan Pakatan Rakyat yang dah lama terjalin ni. Kita faham 3 parti, kalau 3 tolak 1 bukan 2. 3 tolak 1 kosong. Kalau kita berpecah, siapa pun tak menang. Kita pecah, siapa pun takkan menang. PAS kalah, kita kalah. Jadi, kita sebagai anak muda ni, kita kena ke depan, kita kena bersama untuk memantapkan parti. Saya rasa, sekali itu Tuan Menteri Tak, saya dengar macam Tuan Menteri Tak ada abang saya seminit ikut lah. Saya rasa cukup sekali itu bagi pulang untuk kawan-kawan lain. Dengan itu saya daripada Kedah menyokong penuh apa yang dibahaskan oleh Ketua Angkatan Muda KM Pusat Tuan Samsul. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala persoalan berhubung pemilihan telah pun selesai. Segala persoalan telah pun terjawab. Siapa yang menang, siapa yang kalah sudah pun kita ketahui walaupun belum diumumkan secara rasmi. Saya mengucapkan tahniah kepada yang menang dan kepada yang kalah usah kecewa. Teruskan perjuangan. Yang manis jangan terus ditelan. Yang pahit jangan terus dibuang. Tuan-tuan perwakilan dan pemerhati yang saya hormati sekalian. Saya ingin mengimbau kembali sebagai rujukan kita imbau kembali apa yang berlaku di negeri Johor pada pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu. Di Johor, 2 kerusi yang kita menangi, yang dimenangi oleh keadilan adalah di mana angkatan mudanya di kawasan tersebut atau di kawasan tersebut merupakan AMK, Angkatan Muda Keadilan yang terbaik. Saya mengambil contoh di Parlimen Batu Pahat. Gerakan AMK-nya berterusan sepanjang tahun sehinggalah ketika diumumkan siapakah calon yang akan bertanding di Parlimen Batu Pahat. Walaupun menimbulkan sedikit kontroversi, tapi saya yakin rakan-rakan Angkatan Muda di negeri Johor memperakui bahawa Angkatan Muda Keadilan di Batu Pahat merupakan yang terbaik. Jadi saya mohon satu tepukan yang gemuruh untuk Angkatan Muda Keadilan di Batu Pahat. Begitu juga di Dun Bukit Batu. AMK-nya telah pun diperkuatkan sejak 2008 selepas pilihan raya umum ke-12 oleh mantan Ketua Angkatan Muda Negeri Johor, Saudara Zabidi. Kita juga lihat beberapa kerusi berpotensi tidak dapat kita kuasai atau kita tawan. Sama ada secara kebetulan ataupun ia sememangnya satu fakta di mana AMK-nya di kawasan tersebut tidak sekuat AMK di kerusi yang kita tawan. Justru saya menyeru kepada kepimpinan Angkatan Muda Keadilan di semua cabang di seluruh Malaysia, terutama di negeri Johor. Ayuh kita perkuatkan AMK di cabang masing-masing agar kita dapat tawan negeri Johor pada pilihan raya umum yang ke-14 nanti. Perkuatkan dengan penuh keikhlasan, perkuatkan dengan penuh kesabaran. Insya-Allah kejayaan pasti akan menyusul. Tuan-tuan perwakilan yang saya hormati sekalian, kita sedar bahawa pemilihan kali ini menjadi satu titik hitam kepada kita. Dedah-mendedah, fitnah-memfitnah dan pelbagai lagi yang akhirnya
memperlihatkan parti dalam keadaan yang amat bermasalah. Kita berhenti di sini, tuan-tuan, daripada terus memberi peluru dan senjata kepada UMNO Barisan Nasional yang sudah pasti menunggu dan terus menunggu kelemahan terus didedahkan. Yang sudah tiada di dalam parti, biarkanlah kita fokus kepada memperkuatkan parti, memperkukuhkan hubungan antara kita, memperkukuhkan hubungan antara Pakatan Rakyat, dan sebagai anak muda kita harus menjadi jembatan kepada perhubungan ini. Saya yakin bahawa semua yang berada di sini amat menyayangi parti. Ayuh teman-teman, mulai hari ini, mulai saat ini, kita fokus untuk perkuatkan parti. Yang pergi, biarlah pergi. Tapi kita yang masih tinggal di sini punya tanggungjawab yang tinggi untuk memperkuat dan memperkukuhkan parti. Tuan-tuan perwakilan dan pemerhati sekalian, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Angkatan Muda Keadilan Malaysia, terutama kepada saudara Samsul yang memberi peluang kepada saya untuk memimpin Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor, di mana pada pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu, Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor telah diberi kepercayaan untuk bertanding di 8 kerusi DUN dan Parlimen. Saya menyeru kepada kepimpinan Angkatan Muda Keadilan yang baru, terutama di negeri Johor. Selepas ini, kembalilah bersatu dan membina kekuatan di semua peringkat. Berjuanglah untuk rakyat dan parti, bukan untuk individu. Berjuanglah untuk rakyat dan parti, bukan untuk individu. Berjuanglah untuk rakyat dan parti, bukan untuk individu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Musim pemilihan telah pun tamat. Dalam masa pemilihan, pelbagai onak duri, pelbagai cerita, pelbagai drama yang kita telah lalui, pelbagai caca merba daripada kawan dan juga lawan. Ini tidak lain tidak bukan, ia mengajar kita nilai kesetiaan, nilai integriti kita, nilai kepimpinan kita, di mana terdapat 3 calon ketua Angkatan Muda bertanding pada kali ini. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kita tidak ketandusan pimpinan. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada semua calon-calon yang telah menang pada jawatan yang dipertandingkan. Dan kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka semua. Tidak lupa juga kepada mereka yang kalah. Janganlah rendah diri, janganlah kecil hati, janganlah kita mula nak melarikan diri daripada perjuangan kita. Anda harus berbesar hati, Anda harus terima kekalahan dengan hati dan jiwa yang besar. Saya juga pun kalah. Namun, saya masih berada di sini dalam meneruskan perjuangan saya hingga terkuburnya kerajaan UMNO Barisan Nasional. Saya ingin menyokong ucapan dasar Ketua AMK kita, di mana dia menyentuh soal Pakatan Rakyat. Dalam sebulan 2, negara kita dikejutkan dengan pelbagai isu, pelbagai permasalahan yang ditimpa di dalam Pakatan Rakyat. Ini dapat menilai sejauh mana nilai kesetiaan, semangat setia kawan, tahalusiasi dan sebagainya. Namun, pelbagai onak duri telah dilalui oleh Pakatan Rakyat. Pada 17 hari bulan,
Ia merupakan satu tarikh yang amat dinanti-nantikan di seluruh negara. Dan alhamdulillah, ia merupakan satu jawapan dan juga persoalan yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang memberikan jawapan yang cukup manis dan cukup positif untuk Pakatan Rakyat. Tidak lain tidak bukan, ia dapat memperkukuhkan lagi Pakatan Rakyat di seluruh Malaysia. Malah, ia dapat menyelesaikan beberapa perkara, terutama di Selangor, insya-Allah. Kita baru saja beberapa bulan yang lalu ada pilihan raya kecil di Kajang. Dan sekarang kita akan hadapi pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubu N01. Tak cerita lagi soal siapa calon. Dan saya menyeru kepada teman-teman rakan-rakan seperjuangan semua. Adakah anda semua bersedia untuk bersama-sama kami Angkatan Muda Keadaan Kelantan untuk memastikan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional contoh pada hari itu? Setuju atau tidak? Boleh atau tidak? Ini merupakan janji-janji anda semua. Sekiranya anda tidak tunaikan janji, anda harus malu pada diri sendiri. Golok tu tak campur lah. Saya anak jati Kelantan. Ayah saya daripada Selangor, asal Selangor, negeri Selangor. Mak saya asal Kelantan. Dan kami di Kelantan menghadapi corak suasana senario politik yang cukup unik. Dan kami, Angkatan Muda khasnya, tidaklah agak ketara, tidaklah orang cakap tidak terlalu bersinar di negeri Kelantan kerana PAS amat dominan di sana. Namun alhamdulillah, dan kami merakamkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Kelantan, kerajaan PAS khasnya, kerana telah banyak memberi pertolongan dan juga bantuan kepada kami, dan juga kerjasama yang cukup baik, insya-Allah. Dan saya ingin mengusulkan supaya isu royalti khasnya dipertimbangkan, diberi perhatian di peringkat pusat. Dan dengan itu saya amat berharap bukan sahaja isu royalti di negeri Kelantan, malah di Sabah, Sarawak dan juga mana-mana negeri yang ada kaitan dengan isu royalti. Akhir sekali saya sudahi, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada Rosmah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam reformasi. Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap, yang berbahagia Ketua AMK Pusat YB Samsul Iskandar, Barisan Esko Pusat, Ketua-Ketua AMK Negeri dan Esko-Esko AMK Negeri, dan seluruh warga Esko AMK Malaysia. Nama saya Abdul Rafidin Majidi, mewakili AMK Negeri Sarawak, dan saya juga merupakan Ketua Cabang bahagian Sibu. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, pilihan raya negeri Sarawak akan tiba tidak lama lagi. Justru itu saya minta seluruh jentera pilihan raya AMK Pusat bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya negeri tersebut. Saya menyeru agar kepimpinan AMK Pusat dapat turun padang dalam membantu setiap kawasan DUN yang ditandingi oleh Parti Keadilan Rakyat. AMK Sarawak juga memohon agar AMK Negeri diberi kepercayaan sekurang-kurangnya 30% untuk dijadikan calon bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Ini adalah bagi memastikan suara anak muda didengar dan memastikan setiap keluhan dan keperluan anak muda dipenuhi oleh kerajaan yang memerintah. Insya-Allah, dengan berkat doa kita dan kerja keras daripada setiap ahli AMK, negeri Sarawak akan menjadi negeri kedua diperintah oleh Parti Keadilan Rakyat selepas negeri Selangor. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita baru sahaja selesai pemilihan parti. Tidak kira siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang sudah tu sudahlah. Janganlah kita cuba melondeh-melondeh sesama sendiri. Kerana musuh utama kita
bukanlah dalam parti. Kerana musuh utama kita adalah Barisan Nasional dan UMNO terutamanya. Bagi yang kalah, bukan bererti perjuangan kita terhenti di sini. Seperti saudara Lan, saya juga kalah dalam pemilihan Exco yang baru-baru ini. Tetapi saya tetap hadir di sini untuk meneruskan perjuangan kami AMK Negeri Sarawak dan menyatakan sokongan kepada Ketua AMK Pusat yang baru. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua AMK Pusat yang baru yang telah dilantik, Saudara Nik Nazmi, dan diharapkan kepimpinan Exco yang dipilih bagi menyertai staf kepimpinan yang baru dapat memberi kerjasama yang padu kepada beliau agar Angkatan Muda Keadilan dapat berdiri teguh dan memberi cabaran yang sengit dalam pilihan raya umum ke-14 nanti. Saya dengan ini menyokong ucapan dasar Saudara Samsul Iskandar, Ketua AMK Pusat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.